Okey geng, tolong subscribe geng. Kita sambung. Yang aku nak cakap kali ni, yang aku baca ni betul-betul kena dekat atas batang hidung pah dan batang hidung UMNO. Okey, yang ketujuh. Tadi punya video yang ke nombor 6. Ini yang nombor 7. Okey, nombor 7, menghalalkan korupsi dan atas dalil agama. Ya, tidak salah. Mereka menghalalkan korupsi atas dalil agama. Ia tidak sah. Menghalalkan korupsi atas dalil agama, ya, tidak sah. Ada juga sebahagian daripada elit penguasa ataupun elit agama yang sewenang-wenangnya menghalalkan korupsi dengan dalil-dalil agama mereka. Tambah lagi, dua kelompok ini boleh duduk semeja bergabung kuasa sambil tertawa tanpa rasa salah sedikit pun dalam diri mereka. Kalau ini bukan kejahatan, apa lagi yang harus kita kata? Sekali lagi aku ulang. Mereka menghalalkan korupsi atas dalil agama. Ia tidak salah. Ada juga sebahagian dari elit penguasa ataupun elit agama yang sewenang-wenangnya menghalalkan korupsi dengan dalil-dalil agama mereka. Tambah lagi, dua kelompok ini boleh duduk semeja bergabung kuasa sambil tertawa tanpa ada rasa salah sedikit pun dalam diri mereka. Kalau ini bukan kejahatan, apalagi yang harus kita kata? Faham tak geng? Apa yang mereka buat, apa yang mereka fikir, apa yang mereka rasa, langsung mereka tak rasa bersalah langsung kepada rakyat. Okey, kita hanya bayangkan daripada segi ni dan juga kita fikirkan daripada segi ni. Daripada terima dana UKSB, terima dana-dana rasuah projek, terima dana-dana minta rasuah, dan mereka rasa duit rasuah tu, mereka ingat kontraktor tu sedekah aja bagi dekat mereka. Rupanya sebelum kontraktor tu boleh bagi dekat dia pun, dia ada hint tau, hint tu supaya kontraktor tu bagi duit kepada mereka. Faham tak maksud aku? Kan? Seperti mana, okey, terima dana UKSB atas dasar apa? Okey, yang duk kata, okey, duit dana politik, duit sumbangan, duit hadiah, duit sedekah. Ini mustahil, babe. Kan? Kalau betul-betul dia nak bagi, dia bukan bagi kepada orang-orang yang ada kuasa. Dia takkan bagi dekat orang-orang yang ada kedudukan, menteri ke, timbalan menteri ke, siapa-siapa kedudukan, dia tak akan bagi. Kalau benar itu hanya saja-saja nak bagi, of course, kontraktor tu kalau saja-saja dia nak bagi, dia akan pergi bagi dekat siapa? Dekat anak-anak yatim, fakir miskin. Berlaku tak benda tu? Berlaku tak? Cuba hampa fikir. Ada berlaku ke tak? Perbuatan kontraktor tu saja-saja dia pergi bagi duit. Kan? Oh, sanggup dia tak bagi dekat orang-orang atasan, pimpinan besar, tak apa. Yang penting dia pergi bagi dekat anak yatim. Tak berlaku. Yang berlaku disebabkan Zahid Hamidi, Muhyiddin Yassin, KJ, Tun Mahathir dan lagi beberapa orang yang dapat terima dana politik ni. Dan juga sekarang ni yang paling banyak sekali, yang paling lama sekali terima dana tu adalah Zahid Hamidi. Yang paling banyak terima dana ratusan juta ringgit. Kan? Hampir-hampir 1 bilion dia punya terima dana tu. Dan dia bukannya dapat seketui. Setiap bulan, every month, setiap event apa hak yang nak buat, Zahid Hamidi katanya akan minta dekat dia, dan dekat-dekat dengan PRU 14 dia minta lagi lebih supaya tambahkan. Cuba abang fikir tengok. Itu dana politik ke ataupun memang benar-benar angkara politik? Sebabkan kawan tu ada kedudukan, kawan tu duduk timbalan Perdana Menteri, Kementerian Dalam Negeri. Tengok Muhyiddin Yassin dapat duit tu bulan Jun 2018. Pakatan Harapan dah memerintah tau ketika tu. Pakatan Harapan dah memerintah Malaysia.
Pakatan Harapan memerintah Malaysia bulan Mei 2018. Pakatan Harapan menang pilihan raya. Dan Muhyiddin Yassin dilantik diberikan jawatan Kementerian Dalam Negeri. Dia boleh kuasai macam-macam. Zahid Hamidi dia boleh terima dana tu disebabkan dulu dia duduk di dia dapat kuasa, dia dapat kedudukan Kementerian Dalam Negeri. Sebab tu Zahid Hamidi. Dan Zahid Hamidi dia dapat jadi timbalan presiden pula. Cuba hampa bayangkan, cuba hampa fikir, hampa buka mata kau-kau punya. Walaupun kita rakyat ni bukan kita mudah dipergunakan. Kita ni macam kau cakap ada tuduhan dan juga ada juga fakta-fakta yang dibentangkan kepada mahkamah. Tapi kawan ni pun, kawan yang dituduh seperti Muhyiddin Yassin, dia of course dia nak kena bela diri dia. Jadi setiap kali dia buat ceramah, dia tak akan tunjuk diri dia tu kotor. Sama macam Zahid Hamidi, dia tak akan menceritakan, dia tak akan berucap mengatakan diri dia tu kotor. Dia akan berucap supaya diri dia tu nampak bersih. Apa faham tak maksud aku? Dia akan berucap supaya diri dia tu nampak bersih. Padahal diri dia tu kotor. Dia terima dana rasuah, dia terima dana haram dan pelbagai tuduhan-tuduhan. Sebab tu sesuatu pemerintahan, siapa-siapa saja, dia tak boleh berkuasa dalam jangka masa yang lama. Di negara demokrasi, dia tak boleh berkuasa di dalam masa yang terlalu lama. Dia akan berlaku korupsi. Dia akan berlaku rasuah punya. Cuba hang fikir macam ni. Cuba hang fikir pasal bill out. Bill out Sapura Energy punya hal lah. Anwar Ibrahim menentang Tun Mahathir disebabkan salah satunya Tun Mahathir bill out bagi duit kepada anak Tun Mahathir, kepada anak-anak syarikat besar, anak-anak Tun Mahathir punya anak. Sebab tu anak-anak Tun Mahathir jadi billionaire, babe, puluhan bilion. Bukan seorang anak-anak dia, 4 orang anak-anak dia, 4 orang billionaire. Cuba bayangkan, cuba hampa fikir. Disebabkan bapa jadi Perdana Menteri, anak billionaire. Najib jadi Perdana Menteri 9 tahun. Anak dia millionaire, jutawan. Sebelum bapa dia duduk dalam keadaan, sebelum bapa dia jadi Perdana Menteri, sebelum bapa dia dinaikkan pangkat daripada menteri pendidikan, menteri pertahanan, walaupun ada kes macam-macam, hak tu tak apalah, biar habis. Kita boleh tengok rate anak makin kaya. Apa hal, babe? Sekarang ni bila dah kantoi, bila dah berlaku, tak mengaku. Bukti dah ada, dia tak mengaku. Okey, dah. Ini yang nombor 8. Nombor 8 punya aku nak explain ni. Duit jemaah dan umat habis disapu. Faham tak? Duit jemaah dan duit umat habis disapu. Boleh terjadi di pelbagai peringkat, terutama sekali institusi agama. Kadang-kala agama itu dijadikan sebagai selapisan. Untuk mengoptimumkan keuntungan. Tidak kisahlah untuk derma ke, untuk pergi haji ke, atau apa saja untuk melibatkan aktiviti keuntungan, termasuk duit simpanan ke tanah suci pun diseleweng. Apalagi yang boleh kita katakan. Cuba bayangkan. Kes Aziz Rahim beberapa hari lepas dibicarakan. Dia macam dia nak hapuskan kes tu. Lepas tu ada bukti memang dia bersalah, memang ada bukti perjalanan kewangan apa semua, dan pelbagai lagi tuduhan kepada Aziz Rahim. Dan sekarang dia sedang didakwa dan juga perbicaraan dia sedang berjalan. Bayangkan Pakatan Harapan naik memerintah, macam Mujahid Rawa jadi Menteri Agama, dan dia menguruskan tabung haji. Bayangkan pelbagai tuduhan, pelbagai makian, cacian yang diberikan kepada YB Mujahid Rawa, pelbagai tuduhan yang
dilemparkan oleh parti PAS, parti UMNO duk bagi tuduh gila-gila punya. Alhamdulillah, beberapa bulan lepas mahkamah mengeluarkan kenyataan, mahkamah mengeluarkan laporan yang kira macam sewaktu zaman kira YB kira macam Mujahid tak ada berlaku penyelewengan, malah keuntungan lebih daripada yang ada aset-aset ni. Untung terlalu lebih. Kena faham tu. Aku pun lupa ayat tu. Aset melebihi dia tak apalah biar. Jadi tak berlaku pun, malah yang sampai dalam masjid depa fitnah, malah lagi fitnah lagi banyak. Cuba bayangkan, hang serban di atas kepala, hang bawa imej agama, hang bawa imej Islam. Orang bukan Islam punyalah respect Islam dalam Malaysia, tapi disebabkan manusia macam hang lah yang telah menghancurkan Malaysia, yang telah menghancurkan kepercayaan umat Islam, yang telah menghancurkan kepercayaan orang bukan Islam terhadap Islam. Hang membawa fitnah sampai hang bawa ke dalam masjid, dan Sultan Muhammad Agung kita sekarang dah perintahkan dalam masjid jangan berpolitik. Dalam masjid jangan berpolitik, dan pengampunan diraja jangan duk buat main-main. Aku harap sangat untuk kes Najib, kes Rosmah dan kes-kes siapa-siapa yang akan dipenjarakan. Aku harap Agung dapat memikirkan keadilan untuk rakyat. Depa rasuah, depa kaya gila, kita apa jadi? Rakyat miskin nak mampus ya. Jadi tolak Barisan Nasional dengan apa yang dah berlaku. Nombor 9, berhutang sehingga generasi depan tanggung beban tu. Ni Barisan Nasional daripada zaman bila lagi, daripada perintah puluhan tahun, mereka berhutang sehingga generasi depan menanggung beban. Dalam ekonomi berhutang memanglah merupakan satu keperluan terutama apabila kita tidak dapat menyediakan wang yang cukup untuk sesuatu perkara yang boleh menjadi pelaburan di masa depan. Namun berhutang atas kepentingan peribadi dengan menggadaikan dana-dana awam secara keterlaluan adalah perbuatan yang zalim, kerana generasi mendatang secara turun-temurun akan bergelut menyelesaikan hutang yang makin lama makin menimbun, seterusnya menjejaskan pembangunan. Geng, jelas geng. Jelas. Memang benar. Waktu zaman Pakatan Harapan naik memerintah, Lim Guan Im mengumumkan hutang negara 1 trilion. 1 trilion. Mengapa berlaku? Memanglah list dalam pinjaman dalam negara dah ditotalkan, yang tahu, yang yang kerajaan tahu. Dan apabila dikutip, ditanya oleh hutang-hutang Malaysia terhadap negara lain, hutang-hutang kerajaan kita terhadap negara-negara lain, hutang-hutang terhadap syarikat-syarikat, segala mak nenek, hutang-hutang yang belum dibayar, dan termasuk sekali bunga apa semua, total rakyat kita berhutang 1 bilion. Faham tak? 1 trilion kita hutang. Bayangkan. Dan zaman Muhyiddin Yassin naik jadi Perdana Menteri pula. Dah ni kita pegang zaman Tun Mahathir kan, Pakatan Harapan 22 bulan memerintah. Kerajaan Pakatan Harapan terpaksa berhutang untuk bayar hutang. Faham tak? Dan waktu Pakatan Harapan jatuh 2020, Lim Guan Im mengumumkan hutang kerajaan, simpanan kerajaan ada 250 bilion lebih. Dan 250 bilion lebih tu dihabiskan zaman Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin saja bayangkan, zaman Muhyiddin Yassin habis 600 bilion. Apa yang berlaku? Kan? Pakar-pakar ekonomi dah membahagikan dengan nilai 600 bilion terhadap rakyat Malaysia. Seorang rakyat sepatutnya dapat RM22,000 Malaysia. Seorang rakyat. Bayangkan berapa banyak. Tapi adakah hang dapat 22,000? Adakah hang dapat sampai 5,000? Ada?
Hang dapat tak 5,000? Sebab tu zaman Muhyiddin hampa memang ada bagi duit seketui kat hampa, tapi jangan lupa dia ada kroni, dia ada orang-orang kepentingan. Jadi depa yang geng-geng dia lah kaya cerita dia. Macam Lokman Adam cakap, okay, 600, okay, macam 600 bilion. Bayangkan dia ambil 1% je, 1%, 2%, 3% lah. Cuba bayangkan untuk parti depa. Dah, itu orang netizen yang kata kita hanya menceritakan. Yang ke-10, tidak menghargai alam dan kemanusiaan. Alam ditoreh sesuka hati atas nama keuntungan, kemudian disembunyikan tangan-tangan mereka apabila menerima keuntungan yang menderitanya pula kepada rakyat. Begitu juga kemanusiaan dengan tenang menyaksikan nyawa-nyawa lain terbang atas alasan itu bukan bertanggungjawab. Bayangkan geng, balak lah geng. Kononnya terbang balak, kerajaan Malaysia dapat untung, dapat duit yang banyak. Di Thailand, bapa kepada Raja Thailand dah mengharamkan dah terbang balak. Malaysia kecil je babe. Balak tambah-tambah satu Malaysia dah tarah habis lah. Dah last bila jangan sembang lah kalau bab banjir ni, kalau bab banjir dalam Malaysia, salah satunya adalah balak. Satu pokok balak akan minum air, akan serap air. Kalau pokok balak yang besar, dia akan serap air sampai 1,000 liter sehari. 1,000 liter. Dan of course tanah akan kering. Sebab tu Allah hadirkan hujan supaya tanah tu akan serapkan air. Tanah tu akan simpan air tu balik untuk nak sampai kepada pokok. Tapi apabila pokok yang besar tu tak ada, tanah, tangki tanah dah penuh. So air yang turun, air hujan yang turun, dia tak akan serap masuk dekat dalam tanah. So dia akan meleleh, dia akan melimpah. Itulah punca. Jadi jangan percaya balak mendapat keuntungan kepada rakyat dan juga negara. Tebang balak merugikan rakyat, merugikan negara. Okey? Itu yang ke-10. Ni video terlalu banyak, aku akan cut untuk video yang akan datang. Okey? Assalamualaikum.